Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam program perkongsian Lentera Hati, atau dalam akronimnya, singkatannya ialah apa? Pulih. Kita nak pulihkan hati kita, kita nak pulihkan kehidupan kita, kita nak pulihkan segala-galanya berkaitan dengan apa saja yang berkaitan dengan kita about negatif. Nak transformkan diri kita kepada yang lebih positif, insya-Allah. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat semua, apa khabar? Bagaimana dengan keadaan puasa anda? Moga-moga bertambah baik, semakin baik dan bertambah baik. Transform diri. La'allakum tattaqun. Malam ini kita masuk perkongsian kita pada sesi yang kedua. Perkongsian yang kedua. Alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Segala-galanya hanya dengan izin Allah. Okey, baik. Semalam, sahabat-sahabat, kita berkongsi tentang apa? Siapa ingat? Kita berkongsi tentang apa? Kita berkongsi tentang nyamuk banyak pula kat bawah pokok ni kan. Saja nak ambil mood luar, kita nampak pokok-pokok dan sebagainya yang menghijau, yang tak berapa nak hijau sebab malam kan. Jadi nampaklah hijau tua. Okey, hujung cerah dan terang. So terima kasih Spotlight Man Haziq, Acik yang the handsome man. Okey, kita bagi kredit sikit. Berada di belakang kamera ni, subhanallah, yang setia. Okey, baik sahabat-sahabat semua, kita nak berkongsi. Saya nak berkongsi pada malam ini. Dia masih lagi menyentuh tentang Ramadan, dan bila sebut tentang Ramadan, dia sangat-sangat terkait dengan apa? Dengan la'allakum tattaqun. Kita nak kongsi tentang ini je. Sepanjang bulan Ramadan, kita nak sentuh tentang la'allakum tattaqun. Sebab Allah suruh ni, moga-moga engkau bertakwa. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, bila cerita tentang takwa ni, bukan hanya duduk diam, tak, dia tak akan jadi. So, kena ada tindakan. Dan tindakan itu dengan bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh. Dia bukan bersahaja gerak dulu projek, tak ada. Dia tak akan berlaku macam tu. Dia tak akan berlaku gerak dulu projek, tak ada. Okey, baik. Bila cerita tentang takwa, so apa lagi yang boleh membangkitkan, boleh menaikkan, okey, boleh increasekan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat, pada bulan Ramadan ini ada satu amalan, satu ibadah, satu ibadah yang Allah bagi kepada kita yang pada bulan lain tak ada. Cuba teka apa dia? Betul, yang pertama solat tarawih. Baru sebentar tadi kan. Yang kedua berpuasa Ramadan. Betul, subhanallah, tabarakallah. Yang ketiga. Bazar Ramadan. Yang ini betul juga. Tapi yang ini pun ibadah juga. Bila ibadah dalam perniagaan, ibadah kita dalam muamalat kan. Betul juga tu. Kita tak dapat pada bulan lain. Yang bulan lain di pasar malam. Dia bazar-bazar lain. Bazar Shah Alam kan, pasar tani, contoh macam tu. Okay. Tapi di dalam bulan Ramadan ni, sahabat-sahabat semua, ada satu perintah, iaitu kita wajib mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat, dan wajib ini adalah wajib yang terhad. Dia ada tempoh waktu, bermula daripada malam awal Ramadan. Awal Ramadan sehinggalah pagi sebelum solat sunat hari raya Aidil Fitri. Jadi sahabat-sahabat semua, bila Allah perintahkan kepada kita, arahkan kepada kita solat tarawih ini. Solat tarawih ini. So bila solat tarawih ini, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, solat tarawih pula, zakat fitrah ini. Zakat fitrah ini apa? Memberi. Zakat fitrah ialah memberi. Memberi kepada asnaf fakir dan miskin untuk keadaan mereka meraihkan juga Ramadan dan Aidil Fitri. Jadi tuan-tuan, bila sebut tentang zakat, dia salah satu daripada cabangan yang besarnya ialah infak. Infak. Jadi bila sebut tentang infak, ini asas takwa. La'allakum tattaqun. Bagaimana nak membina lagi asas takwa ni? Bila sebut tentang infak, subhanallah, tabarakallah, Allahu akbar.
akbar. Bukan senang. Sebab nak memberi ni, dia kena ada satu perkara yang namanya mukhlisin, ikhlas. Dan di sebalik mukhlisin ni, nak ikhlaskan diri ni, nak ikhlaskan diri ni, ya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, nak ikhlaskan diri, dia bukan satu benda yang simply je macam tu. Tak. Tetapi dia kena ada faith, yakin. Keyakinan. Keyakinan. Bila kita cerita pasal keyakinan, saya nak petik satu ayat Quran, surah yang kedua, ayat yang pertama dan kedua. Bila Allah sebut alif lam mim. Alif lam mim. Apa maksudnya? Kita semua tak tahu maksudnya. Bila kita semua tak tahu maksudnya, dia membawa satu panduan pengajaran kepada kita bahawa apa? Bahawa kita takkan tahu apa-apa saja yang berada di hadapan kita dan yang di belakang kita. Begitu juga yang di atas, ke hadapan. Kita tak tahu. Yang di belakang kita dah tahu. Yang belakang kita dah tahu pengalaman kita yang lepas. Tapi yang ke hadapan, sesaat selepas ini, sedetik selepas ini, kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu apa yang perlu kita buat, kita kena cari panduan. Kita kena cari panduan. Dan bila kita cari panduan, okey, apa yang berlaku bila kita nak cari panduan ni? Dia merujuk kepada zalikal kitabul la raiba fi. Itu dia. Okey. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan. Bila tidak ada keraguan, kena yakin. Quran datang kepada kita sebagai hudan, petunjuk, bimbingan. Bila sebut tentang kita nak infak tadi, kita perlukan petunjuk, bimbingan, sebab kita nak binakan keyakinan kita kepada Allah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, bukan mudah kita nak memberi, nak keluarkan duit ni. Sebab kita terlupa bahawa Allah Al-Haqq, Allah Al-Malik, Allah Ar-Razaq, Allah Al-Wahhab. Ini kita terlupa yang ini. Dan kita tidak ada apa-apa. Yang ada dalam poket kita ni, semuanya siapa yang empunya? Allah. Dan that's why Allah minta kepada kita keluarkan semula 2.5% itu zakat harta. Kemudian zakat fitrah berapa? Berapa tuan-tuan? Berapa? Satu gantang. Okay, good. Satu gantang bersamaan dengan berapa? 2.75 kg. Lebih kurang macam tu. Okay. So, bila kita kira, itu yang zakat Selangor dan zakat-zakat yang lain dapat lebih kurang ikut kepada wakil semasa. Okay. Kepada kajian, sebelum nak menetapkan tu, dia pergi kepada pengkajian purata, masyarakat yang makan beras, yang beli beras, makan beras apa. Ada yang makan beras biasa-biasa, ada yang upgrade sikit, dan ada yang beras-beras Taj Mahal dan sebagainya. Yang ini, bila dibawa kepada konteks yang ini, sahabat-sahabat, Allah bimbing kita dengan Quran. Quran suruh kita, Allah dah turunkan Quran ni kepada Nabi Muhammad, dan Quran suruh kita berkongsi. Yas'alunaka 'anil yunfiqun, mereka bertanya kepada Nabi tentang infak, memberi ni nak bagi siapa ni, kan, nak bagi siapa ni? Rupa-rupanya bila kita sebut tentang beri, sahabat-sahabat semua, dia berkongsi tentang apa? Nak bagi kepada siapa? Yang pertama, bagi kepada lil walidaini, bagi kepada kedua ibu bapa kita, wal aqarib, wal aqrabin, kepada kaum keluarga kita, kan?
kaum keluarga kita. Yang ketiga, kepada siapa? Dan selepas kaum keluarga, kepada waliyatama, kepada orang-orang anak-anak yatim. Selepas anak-anak yatim, bagi kepada siapa lagi? Sorry, nyamuk banyak ada. Okey, bagi kepada siapa? Terima kasih sayang, kipaskan. Ya Allah, baiknya anak aku ni. Anak saya nombor 3 macam gini, bagus dia. Oh, dikipaskan bawah dia. Saya tahu nyamuk banyak bukan masalah panas, nyamuk banyak. Besok kita kena live kat dalam rumah ataupun kat office. Okey, baik, sambung balik. Yang ketiga, kepada siapa tadi? Kepada anak-anak yatim. Yang keempat, kepada fakir miskin. Yang kelima, kepada wabnis sabil, wa fi sabilillah. Ini kepada semua yang berjuang di jalan Allah. Subhanallah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan, bila kita nak bagi infak ni bukan senang, bukan satu perkara yang mudah, sebab dia perlukan kepada zauq, rasa, mukhlisin, ikhlas, dan kita perlu kepada yakin. Sebab what you give you get more. Kan? Okey. Baik. Sahabat-sahabat, ini yang perlu kita laksanakan dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni kan bi'ah solihah wal muslihah yang semalam kita kongsi tu, fa abawaihu tadi, circle kita ni sedang melaksanakan ini. Ada bulan-bulan lain buat tapi kurang. Bulan Ramadan ni ramai yang buat, berlumba-lumba buat. Yang inilah kita suburkan supaya sustain, istiqamah sampai lepas Ramadan pun berlaku. Tak mampu nak infak dengan duit, tak apa, it's okay. Infak dengan tenaga. Ramai nak jadi sukarelawan, betul? Jadi sukarelawan. Sukarelawan kipaskan baba. Walaupun muka macam kena paksa. Subhanallah. Okey, baik. Terima kasih banyak pahala cik. Allah Akbar, Allah redha cik. Okey. Kamu boleh apa tadi cik? Wa abawaihu. So tak mampu nak dengan duit, dengan harta kekayaan kita tak mampu, tak ada kewangan yang kukuh sebab Covid, tekangan kewangan, is okay, kita infak dengan tenaga. Kederat kita, lagi yang sado-sado ni kan, tak mampu dengan tenaga, is okay, kita infak dengan akal fikiran kita. Bagi buah fikiran kita, bagi idea kita, bagi lontaran pandangan kan. Contoh banyak perkara-perkara yang ada di circle kita ni yang banyak mengalami situasi-situasi yang negatif dan sebagainya, kita lontarkan pandangan-pandangan yang positif. Ataupun kita infakkan emosi yang ceria. Ceriakan hidup orang lain, bahagiakan hidup orang lain, berikan kedamaian, berikan ketenangan dan sebagainya. Ini antara infak. Dan doakan orang lain. Kan, kata-kata kita, tutur kata kita, jaga tutur kata, ni pun infak. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, kita nak membudayakan infak ini. Kita nak membudayakan infak ini dalam kehidupan kita. Moga-moga dengan infak ini kita akan berada dalam keadaan situasi la'allakum tattaqun. Moga-moga kita semua bertakwa kepada Allah. Kan, seronok tuan-tuan bila kita faham itu. Dan bila kita baca surah Ar-Rahman, surah yang ke-55, pada ayat yang ke-60, apa bunyinya? Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Allah tanya ni, Allah tanya. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Sebarang kebaikan, sebarang kebaikan, pengagihan ihsan itu, hal jazaa'ul ihsan, pemberian ni tidak akan dibalas melainkan dengan ihsan, dengan kebaikan lagi. Allah bagi kebaikan kepada kita semua. Ya Allah, seronok tau. Seronok. So bila kita dapat peluang-peluang yang macam ni, subhanallah, tabarakallah, sahabat-sahabat semua, kita semakin seronok. Sebab apa? Kita bertambah yakin. Apa saja yang kita lalui, apa saja, bawa kalau macam tu kan, kalau macam tu lah, kita kena yang best lah. Tidak. Allah pesan pada kita apa? Banyak tempat dalam Quran, antaranya dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, antaranya lain dan surah Allahumma salli ala Muhammad,
surah yang ke-67, surah Al-Mulk. Contoh, ambil surah yang ke-7, surah yang ke-67 ayat yang kedua. Surah yang ke-18 surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-7. Allah sebut tentang liyabluwakum walanabluwannahum. Ni Allah bagi ujian kat kita. Dan bila Allah bagi ujian kat kita, Allah suruh kita apa? Ahsanu amala. Tujuh. Allah suruh kita berada dalam paras ahsanu amala. Nampak? Buat baik. Bila buat baik, itu salah satu kaedah infak. Infak. Bila kita infak, bertambah infak, makin banyak infak, makin banyak infak. Subhanallah, tabarakallah. Kita semakin rasa bahagia. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang, kakak dan anak-anak semua, rebut peluang ini. Buah amal yang perlu kita laksanakan, refleksi yang perlu kita buat, aplikasi hidup yang perlu kita buat selepas ini ialah jangan kedekut. Jangan berkira. Tak kira pada siapa. Terutama bila sebut tadi hal yas'alunaka 'anil yunfiqun. Yang pertama kepada lil walidaini, jangan berkira langsung kepada mak dan ayah. Jangan berkira langsung. Lagi-lagi bila mak ayah yang semakin uzur, di mamah usia. Nak suruh, takkan nak suruh dia cari membanting tulang macam kita yang masih lagi muda ni. Tuan-tuan, kita yang muda ni pun kadang-kadang tewas dia. Tewas dia, kadang-kadang tumbang dia. Umur dah 40 dah mula rasa. Umur 50 dah memang rasa. Umur 60 dah terasa. Umur 70 dah hilang rasa. Nampak tak? So, bila macam tu, takkan mereka nak bekerja macam kita lagi. So, kita lah anak-anak ini kena bagi yunfikun, infakkan, belanjakan, jangan berkira. Bahagiakan mereka. Mereka tak minta. Mereka tak minta. Tapi sedaya upaya kita bagi, gembirakan, damaikan hati mereka. Yang kedua, kepada wal aqrabin, keluarga kita, isteri kita, suami kita, isteri kita, suami kita kadang-kadang suami kita sesak tu, yang kena buang kerja sekarang ni kan, yang hilang kerja, ada kerja tapi gaji dipotong, sebab kadang Covid semua terkesan. Jadi infakkan kepada anak-anak, kepada adik-beradik, kepada tok wan, tok nek, tok mak tok, tok cu, nenek, sebagainya lah, semua. Jadi semua ni kita ambil tauladan, ambil iktibar, pengajaran bahawa kita kena infakkan harta-harta yang kita ada ini. Bukan semua pun nak bagi semua, alhamdulillah, tabarakallah. Bukan semua pun, kan? Tapi sebahagian infaklah, bagi, kongsi rezeki. Kongsi rezeki. Baik. Saya tak tahu kenapa malam ni tak nampak orang yang menonton atau viewers. Tak apa. Don't worry. Jangan risaukan tentang viewers. Yang penting sampai. Dakwah tu sampai. Alright, balighuni ni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itu pesan Nabi. Okay? Okey. Baik. Apa lagi? Aplikasi yang perlu kita buat ni, selain daripada kita kena sentiasa memberi, jangan berkira. Tuan-tuan, cari ruang dan peluang untuk kita tolong orang. Cari ruang dan peluang untuk sentiasa tolong orang. Ini penting. Tolonglah. Nampak ada orang nak melintas, tolong. Wak Iman nampak kucing, nampak binatang pun kita tolong. Pokok-pokok pun kita tolong. Bila kita bermesra, berbaik-baik dengan alam, alam akan berbaik-baik dengan kita. Kan? Hati kena sentiasa baik. Itu pun infak. Jangan pandang salah orang je, pandang salah kita diri sendiri. Infak. Semua infak. Ini kita nak rebut, nak kejar bahawa ini madrasah Ramadan. Ini sesi ujian kita. Ini sesi untuk kita baiki diri, transform diri. La'allakum tattaqun tadi dengan ini. Rebut peluang. Sebab 30 hari ni proses. 30 hari ni proses. Kemudian kita kena terjemahkan. Itu yang bulan Syawal, ramai yang bagi duit raya sebab
Ambil peluang, tapi janganlah habis Syawal hilang dah budaya tu. Teruskan, suburkan, okey, suburkan jiwa kita dengan keadaan-keadaan yang begini. Subhanallah, tabarakallah. Dan apa lagi buah amal yang boleh kita tengok, boleh kita lihat? Antara buah-buah amal ni, kongsi apa? Tuan-tuan, jadikan penulisan kita, sosmed kita, sosial media kita, jadikan dia sebagai legasi takwa. Legasi takwa ni macam mana? Jangan kita kongsikan sungutan, cerita-cerita yang tak betul, viral, yang tak tahu kesudahannya, tak tahu kesahihannya. Elakkan benda tu. Tapi nak cerita apa, Bapak? Ceritalah tentang Quran. Kan hudan, petunjuk, bimbingan, bukan untuk orang lain, untuk kita. Dan bila kita buat macam tu, kita ikut sunnah Nabi, balighuni walau ayah. Kita kongsikan yang ini. Dan bila kita tak ada nanti, asbab kebaikan yang kita kongsikan ini, yang kita infakkan ayat Allah ini, dan dalam Facebook kita, dalam IG kita, dalam TikTok kita, subhanallah, tabarakallah, ada yang terkesan, yang terasa, berbekas di hatinya. Subhanallah. Itu satu medium dakwah. Kita nak jadi contoh macam orang-orang yang hebat. Nak jadi macam Ustaz Azaidus tak mampu dah. Nak jadi macam siapa lagi, Ustaz Kazim Elias pun tak mampu dah. Nak jadi macam Ustaz Elias Ismail tak mampu dah. Nak kacak macam dia pun tak dapat dah. Dia memang kacak lah, dia kacuk. Jadi tuan-tuan, kita gunakan medium ruangan kita yang limited ini untuk terus berdakwah, berkongsi, infak. Ini tuan-tuan, infakkan kasih sayang dengan keluarga, selalu say kasih sayang yang positif and loving. Itulah pun. Terima kasih di love you. Tak dengar pun. Malu-malu. Kongsikan semua-semua tu, suburkan kasih sayang. Ya Allah, subhanallah, kesan dia sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Sahabat-sahabat semua, Allah sayang kita. Allah limpah kurniakan rahmat dan kasih sayang kepada kita. That's why Allah bagi ayat tadi, la'allakum tattaqun. Moga-moga engkau bertakwa. Sebenarnya bukan apa, Allah nak spark plug. Kan? Spark plug hati kita ni, mindset kita ni, supaya kita ada push the limit. Bukan duduk saja diam-diam, mentang-mentang puasa kau penat. Duduk diam, dah penat aus, air panasnya. Tak, bukan macam tu. Kena ada effort untuk kita ke depan, movement, rebut peluang. La'allakum tattaqun, ambil peluang untuk legasi takwa ini. Ingat sahabat-sahabat semua, semalam kita dah berkongsi tentang circle untuk melakukan anjakan paradigma berkaitan dengan sikap kita, adab dan akhlak, pembentukan karakter kita. Bukan hanya bapa, tetapi circle yang berada di sekeliling. Hari ini, bagaimana nak teruskan legasi takwa itu dengan infak. Dengan infak. InsyaAllah, moga-moga bermanfaat. Jangan lupa, bukan hanya sekadar dengar, bukan hanya sekadar kongsi, tapi kita azam dan usahakan untuk perubahan ini. Apa saja about infak. Dan nak kukuhkan, pasakkan infak ini, yakin. Amantu billah wa rasulih wal yaumil akhir. Tuan-tuan, bila sebut amanu, dia beriman. Bila beriman, dia sangat-sangat terkait dengan apa? Yakin. Yakin. Allah sayang kita, kita sayang Allah. Buktikan dalam kelakuan kita. Buktikan dalam amalan kita. Buktikan dalam buah amal kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jumpa lagi sahabat-sahabat semua pada episod yang akan datang besok. Jangan ke mana-mana. Stay tune. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, kekurangan itu pada diri saya sendiri. Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang dari Baba Love.